Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga ingin ambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perubatan tradisional dan komplementari 2012. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mulakan tanya Yang Mohd Menteri, iaitu tujuan untuk kita bentangkan rang undang-undang ini di Dewan. Adakah hanya dikatakan untuk mengawal selia perubatan tradisional dan komplementari ini? Atau selain dari tujuan ini, saya ingin tanya, adakah kita ingin menggarapkan perkembangan dalam perubatan tradisional ini? Is to promote, secara mempromosikan industri ini seperti yang ada juga disebut oleh yang lain, iaitu untuk salah satu tarikan perancung kemungkinan seperti ada beberapa negara di rantau ASEAN. Atau sebaliknya, kita ingin discourage atau restrain kegiatan atau industri ini. Saya nampak dalam Section 25 amat jelas dalam Section 25 dikatakan seorang yang bukan seorang pengamal berdaftar tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menamakan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari. Jika mengikut fahaman saya dalam section ini, iaitu tidak seorang selain yang didaftar sebagai pengawal berdaftar boleh menjalankan perkhidmatan atau kegiatan atau industri seperti ini. Adakah ini salah? Correct me, I'm wrong. Jika mengikut section 25. Akan tetapi section 20 juga saya merasa ada bercanggah sedikit di antara section 25 dan section 20. Yang itu tentang amalan. Dikatakan dengan izin Tan Sri, majlis hendaklah dari semasa ke semasa bergenap pasti bidang amalan yang perlu dilaksanakan di Malaysia dan hendaklah membuat show kepada menteri supaya bidang amalan itu ditetapkan sebagai bidang amalan diistiraf. Adakah hanya amalan yang diistiraf pengamal perubatan tradisional ini yang tidak berdaftar, mereka akan dianggap sebagai melanggar dengan undang-undang ini dan dikuatkuasakan undang ini. Kalau amalan yang tidak diistiraf, mereka masih terus boleh bawa proses. Adakah jika begini, sebab saya merasa sedikit ragu tentang perkara ini kerana sidang maklum Yang Mohd Menteri pun tahu ada lawatan tradisional ni bukan hanya yang amalan yang disebut di dalam akta ni, ada banyak berbagai. Saya dengan pengalaman saya sendiri, saya dilawat oleh seorang medium, sungguh pun dengan lawatan tradisional Cina, tetapi melalui seorang medium di satu tokong. Sebab itu jika katakan secara langsung dan tidak langsung yang menjalankan lawatan tradisional ini perlu didaftar, saya anggap ini mungkin amat susah untuk Yang Mohd Menteri kena pastikan amalan yang diistiraf. Kemungkinan yang saya rawatan ini Yang Mohd Menteri Sdn Matlong ialah pakuan memang tahu bagaimana gunakan bahan-bahan untuk menarik air dari badan. Saya pada tahun 1987 mengalami kesakitan tulang belakang spinal cord.
Selepas X-ray, sebab saya keluar dari operation lalang, dari tahanan operation lalang, dari X-ray itu dikatakan ada 2 section, nombor 3 dan nombor 5 ada keluar dari alignment. Dan kerana ini sudah ada nerve involved, dan itu saya merasa tidak boleh duduk, tidur, berdiri dengan lama. So hampir 3 bulan saya dalam kesakitan, dan doktor kata tidak boleh buat pembedahan kerana nerve itu amat bahaya. Dan saya hanya boleh gunakan fisio untuk mengurangkan kesakitan. Saya cuba banyak doktor spesialis, sinsen Cina pun tidak boleh lawat. Sampai saat akhir saya dia cuba melalui satu medium dan lawat sampai sekarang saya berapa okey. Ini memang satu, saya sampai hari ini saya masih ada yakin kepada perubatan moden. Saya masih regular check up di IGN, di hospital. Tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa ada kes-kes, ada kes yang seperti yang saya pernah lagi pada tahun 90-an, saya hilang suara saya. Dan specialist buat scope dan juga buat X-ray, katakan saya ada satu grow di vocal cord saya. Sebab itu saya sudah hilang dan perlu satu pembedahan. Akan melibatkan sekurang-kurang RM5,000. Tetapi tidak boleh jamin saya akan dapat suara saya selepas pembedahan. Dan jika saya tak buat pembedahan ni, kemungkinan dia akan tukar cancerous. Dan saya sampai 1 bulan saya tidak dapat tidur dengan baik kerana malu. Dan selepas itu saya dilawat dengan hanya sebotol propolis oleh seorang tradisional pengamal tradisional Cina, perubatan tradisional Cina. Sebab itu saya sungguh pun saya katakan tak ada pandangan kemungkinan berlainan di antara doktor-doktor yang katakan mereka tidak boleh terima atau tidak boleh terima bahawa status pengawal perubatan tradisional ini setanding dengan mereka. Saya pun setuju, memang ada berlainan di antara ini. Sebab itu saya nak tanya yang Menteri, selepas kita akta ini dilulus, apakah status pengamal perubatan tradisional ini? Adakah mereka sampai satu status telah di-recognize, katakan telah didaftar, di-recognize? So, what is the status of them in the medical arena? Bagaimana statusnya? Surah mayat-mayat Ali Yang Berhormat telah bangkit tentang adakah mereka boleh tanda tangan cuti sakit? Adakah mereka boleh, saya nak tanya, bolehkah mereka ke mahkamah untuk jadi saksi untuk satu insurance claim? Mereka gunakan status apa? Bukan doktor, pengamal berdaftar. Dan saya juga nak tanya, mereka dikatakan boleh rujuk pesakit kepada medical doctors atau perubatan moden. Dan kita sila maklum, selalu kita diberitahu, iaitu perubatan tradisional ini hanya pilihan yang akhir. First, they go to the doctors, dengan izin Tan Sri. The first, they go to the doctors. Lepas itu, sudah cuba 2-3 doktor, tidak boleh rawat mereka dengan baik. Sebab itu, baru mereka pilih. Kerana mereka diberitahu bahawa pengamal tradisional, perubatan tradisional Cina ke Melayu ke Indian, boleh merawat mereka dengan baik. That's why they go purchase. Sekarang dikatakan rujuk kepada mereka rujuk. Merujuk ni mungkin akan jadi satu salah faham di antara kedua-dua pihak. Yang katakan kerana you sudah bagi ubat yang salah, kerana you sudah make itu pesakit ini lebih teruk, baru you rujuk balik kepada medical doctors. So di antara ini saya boleh sambung. Ya, sambung nanti pada boleh. Terima kasih Tan Sri. Masih Padang Terap sedia nanti sebelah tengah hari.